Assalamualaikum. Kali ini saya ingin buat satu perkongsian bagaimana kita sebagai seorang guru yang kini memang tengah sibuk mengadakan kelas PDPR. Mungkin masalah kita ialah untuk mengambil kehadiran bagi beberapa kelas yang berlaku dalam satu hari yang sama kerana kita terpaksa mungkin menulis di setiap grup untuk mengambil kehadiran. Jadi saya kongsikan satu cara yang lebih ringkas dengan menggunakan kita createkan satu Google Form supaya kita dapat sharekan satu link sahaja pada beberapa grup kelas kita. Okey. So pada awalnya, kita pergi ke Google Drive. Kita bukakan Google Drive. Kemudian kita klik New. Pergi ke Google Form. Dan kita pilih Blank Form. Okay. So, kita bolehlah tuliskan tajuk borang kita ini. Mungkin rekod kehadiran PDPR Matematik 2021. Okey, kemudian kita tambahkan di ruangan soalan yang pertama. Mungkin kita ingin sebelum tu untuk memudahkan murid lebih cepat mengenali siapa guru matematik mereka, kita boleh tuliskanlah di sini di ruangan description ni nama guru. Okey, so soalan pertama yang mungkin kita inginkan anak murid kita isi ialah kita mintakan mereka mengisikan tarikh berlakunya PDPR. Okey, so kalau kita tak nak pilih format yang ni, yang mana boleh mengelirukan murid-murid kerana format ni tertulis bulan terlebih dahulu. So, kita boleh klik di bahagian date. Kita pilihkan short answer. Okay, so nanti murid-murid akan pilih typekanlah tarikh berlakunya PDPR. Dan kita klik required supaya anak murid maksudnya wajib mengisi tarikh ni. Okey, yang seterusnya ialah kita klikkan simbol tambah untuk soalan yang kedua, iaitu ruangan untuk murid memilih kelas masing-masing. Okey, so sini ialah multiple choice. Mungkin pada hari itu kita mengajar kelas contohnya kelas 1A. Kemudian kelas kedua ialah kelas 2A. Dan mungkin kelas ketiga pada hari yang sama kita mengajar kelas 3A. Okay, so klik required juga supaya anak murid boleh membuat pilihan kelas mereka masing-masing. Kemudian kita klikkan simbol sama dengan ni yang di bawah sekali untuk menambah section. Okay, so section kedua kita ialah mungkin kita tuliskan senarai nama kelas 1A. Okay, so kita klikkan button tambah.
Di sini kita mintakan anak murid 1A tadi tandakan nama anda. Okay, so option 1. Mesti guru-guru berfikir kita terpaksa menaip nama murid satu persatu. So, maksudnya kalau ada 30 orang murid dalam satu kelas, kita terpaksa menaip 30 nama murid tadi. Okay, sebenarnya tak perlu. Kita cuma pergi carikan senarai nama kelas dari sama ada daripada Words ataupun Excel yang sumber data senarai nama kita. Okay. Dan kita copy, kemudian kita just pastekan di ruangan ni. Okay, sebagai contoh, mungkin saya ambilkan dahulu satu senarai nama kelas 1A tadi yang saya telah copy sedia. Dan kita just deletekan option 1 ni dan kita pastekan ke dalam ni. Okay, so kesemua mungkin dalam 30 atau berapa bilangan murid tersebut akan automatik tersenarai di sini. Okay, dan di sini kita kena pilihkan multiple choice sebab murid-murid akan membuat pilihan nama masing-masing. Okay, kemudian kelas kedua kita tadi ialah kelas 2A. Dengan langkah yang sama, kita klikkan simbol sama dengan untuk add section. Okay, kita pergi ke section ketiga ialah senarai nama kelas 2A. Kemudian kita addkan soalan multiple choice dengan pesanan tandakan nama anda. Okay, di option 1 ni kita delete, kita cari lagi senarai nama kelas 2A. Kemudian kita pastekan di sini. Okay, jadi tersenarailah kesemua nama murid untuk kelas 2A. Kemudian kita addkan lagi section untuk senarai nama kelas 3A. Senarai nama kelas 3A. Okay, kita addkan soalan sini. Arahannya untuk anak murid, tandakan nama anda. Option lain ialah kita pergi copy sumber nama murid. Okay, dan kita pastekan di sini. Okay, so jangan lupa klikkan required supaya murid-murid tidak skipkan bahagian ni. Okay, seterusnya sudah tentu kita tidak ingin apabila seorang murid kelas 1A masuk ke link borang ni, bila dia klik, dia hanya akan nampak senarai nama 1A saja. So, dia tak akan nampak senarai nama kelas 2A dan 3A. So, caranya ialah kita klikkan 3 button, 3 titik bertindih tu.
dan pilih go to section based on answer. Okay, so di bawah setiap kelas ni kita akan buat pilihan untuk kelas 1A. Kita terus pilih ke senarai nama kelas 1A. Untuk 2A, kita pilih ke senarai nama kelas 2A. Dan untuk 3A, kita klikkan senarai nama kelas 3A. Maksudnya nanti 3 kelas ni hanya akan nampak senarai kelas masing-masing sahaja. Okey, seterusnya kita pada bahagian akhir kita boleh tambahkan satu lagi section dengan soalan yang kita tujukan kepada murid. Mungkin kita tandakan kita soal bagi soalan, apakah perkara yang anda pelajari pada PDPR hari ini. Jadi kita mintakan murid tersebut sila buat catatan anda. Okey, apa tujuan section ni ialah sekurang-kurangnya murid tidak semata-mata hanya mengisi kehadiran. Jadi kita boleh ajukan satu soalan wajib belum atau selepas menanda kehadiran. Kita tanyakan murid tersebut apa yang telah murid itu pelajari pada PDPR hari ini. Okey, untuk ruangan ni kita boleh pilih paragraf kerana mungkin ada murid yang ingin membuat catatan yang lebih panjang tentang perkara yang telah beliau pelajari pada PDPR hari ini. So, kita pilihkan required supaya murid-murid tidak boleh skip soalan ni sebelum submit borang. Okey. Seterusnya ialah di bawah setiap senarai nama kelas, kita buat pilihan go to section apakah soalan yang terakhir tadi, supaya selepas murid-murid menandakan nama kehadiran masing-masing, beliau akan menuju ke soalan yang terakhir, iaitu tentang perkara yang telah dipelajari pada PDPR hari ini untuk dibuat catatan. Okay, so di bawah setiap senarai kelas, buat pilihan go to section yang terakhir. Okey, sekarang kita boleh view terlebih dahulu borang ini. Okey, so ini adalah bentuk borang yang telah kita create. Contohnya, saya adalah seorang murid kelas 1A. Saya buat pilihan kelas 1A dan klikkan next. Okey, di sini kelihatan jika murid tidak mengisi tarikh PDPR, murid tadi tidak boleh pergi ke halaman seterusnya. Jadi kita isikan dulu. Contoh. Okey, tarikh telah diisi dan klik next, barulah murid tadi boleh pergi ke halaman senarai nama kelas 1A dan buat pilihan. Contoh nama murid itu ialah Ahmad Ashraf. Maka dia akan klikkan nama beliau dan tekan next. Dan terus pergi kepada next section yang terakhir tadi. Okay. So yang sini mungkin catatannya ialah contohnya bla bla bla. Dan murid tadi akan tekan submit. Okay, so di sini kelihatan satu respons
Okay, kita bukakan sheet dalam bentuk spreadsheet untuk analisis kehadiran. Okay, sini telah tercatatkan kehadiran Ahmad Ashraf yang telah submitkan borang tadi pada sekian-sekian tarikh dan masa di kolom timestamp. Kemudian kelas beliau ialah 1A. Okay, dan sini ada catatan tentang perkara yang telah dipelajari tadi. Okey, katakan kita ingin melihat kehadiran kelas lain. So, mungkin ada murid dari kelas 2A pada tarikh yang sama. Okey, kelas 2A. Next. Okey, hadir, tekan next. Dan akan buat catatan di ruangan ni. Contoh dan submit. Okey, di spreadsheet kita telah tercatat kehadiran Hardi kelas 2A. Begitu juga seterusnya kelas 3A. So, kehadiran bagi ketiga-tiga kelas ni tidak akan bercampur. Akan diasingkan mengikut susunan yang kita create pada awal. Kalau kita telah typekan kelas 1A pada kedudukan yang pertama, so kolom yang pertama ini menunjukkan murid-murid untuk kelas 1A sahaja. Okay, so tadi kelas 2A berada pada kedudukan kedua, so kehadiran kelas 2A pada kolom yang kedua dan begitulah seterusnya. Jadi agak senang kerana ada satu pengasingan mengikut kelas. Okay, bagaimana kita hendak? Okay, sini tadi dah ada dua responses kan? Dari kelas 1A dan 2A. Okey, bagaimana kita hendak? Okey, sebelum tu mungkin guru-guru ingin mengubahkan, customizekan tema bagi borang ni agar kelihatan lebih menarik. Kita pilihkan image yang sesuai. Work and school mungkin. Okey, ada pen, buku. Kita masukkan gambar ni. Okey, dan kita boleh memilih color tema dia dan juga background color. Begitu juga kalau anda suka buat pilihan font stylenya, mungkin playful. Okey. Okey, sekarang ialah masanya untuk kita mendapatkan link borang ni. Kita pergi ke bahagian send, kita klikkan. Okey, so kita ambilkan yang tengah-tengah ni untuk mendapatkan link. Kita pendekkan dan kita copy. Dan selepas tu bolehlah kita pastekan ke dalam grup kelas yang kita ingin ambil kehadiran. Jadi maksudnya kita telah menjimatkan masa daripada pergi ke 3 grup kelas tadi. Mungkin terpaksa menaip nombor-nombor bilangan kehadiran, catatan-catatan, pesanan-pesanan berbanding hanya kita copy pastekan satu link yang sama kepada beberapa kelas yang berlainan. Dan satu lagi kelebihan menggunakan borang Google Form ini ialah mungkin kita dapat mengurangkan chat yang terlalu panjang dalam sesuatu grup tu kerana murid-murid sentiasa copy pastekan kehadiran untuk mengisi nama masing-masing. So nanti chat dalam setiap grup WhatsApp tu akan agak panjang lah.
Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Harapkan dapat membantu guru-guru, memudahkan guru-guru untuk mengambil kehadiran PDPR beberapa kelas pada setiap hari.